Yang berusaha Tuan Pengetua Encik Jumari bin Hashim, yang dihormati Puan Lai Siu Fong, Penolong Kanan Pentadbiran dan Akademik, Encik Dahlan bin Suliman, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Ahadi bin Ikni, Penolong Kanan Kurikulum, Puan Misha Ting Nikmi, Penolong Kanan Petang, Ketua-Ketua Bidang, Ketua Guru Disiplin Sesi Pagi dan Sesi Petang, Rakan Guru Sesi Pagi dan Sesi Petang, para pemimpin pelajar dan pengawas, murid-murid yang dikasihi sekalian, salam sejahtera dan salam perpaduan. Sebelum kita mulakan sesi perhimpunan ini, cikgu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Puan Loli Fang selaku penolong kanan tingkatan 6. Bagi sesi perhimpunan sekolah norma baru minggu ini, cikgu ada 2 perkara yang ingin disampaikan kepada semua anak murid. Perkara pertama adalah berkaitan dengan peperiksaan MUET dan STPM semester 2. Kepada semua pelajar tingkatan 6 semester 2 yang menduduki peperiksaan minggu ini, pastikan anda semua telah membuat persediaan yang rapi untuk menduduki peperiksaan kali ini. Cikgu pasti anda semua boleh buat yang terbaik untuk diri anda supaya anda tidak perlu lagi menduduki peperiksaan ulangan pada bulan Mei tahun 2022. Perkara yang kedua, cikgu ingin mengingatkan sekali lagi kepada semua pelajar tingkatan 6 semester 1 dan tingkatan 5 bahawa peperiksaan percubaan 1 peringkat sekolah akan diadakan tak lama lagi pada awal bulan November ini. Manakala tingkatan 1 hingga tingkatan 4 akan menduduki pentafsiran sumatif 2 bermula 8 hingga 19 November 2021. Pastikan semua pelajar bersedia dan membuat ulang kaji yang rapi. Akhir sekali, cikgu ingin mengingatkan semua pelajar agar sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan agar kita semua dapat menjauhi diri daripada pandemik ini. Sekian, terima kasih. Fight to be the best. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada barisan pentadbir, rakan-rakan guru dan anak-anak didik SMK Merbau yang dikasihi sekalian. Untuk perhimpunan norma baharu kita pada minggu ini, cikgu iaitu Cikgu Nur Alifah selaku guru bimbingan dan kaunseling akan berkongsi tips dengan anda, beberapa tips yang boleh dipraktikkan sepanjang PDPR berlangsung. Terlebih dahulu, apa khabar anda semua? Cikgu berharap semua berada dalam keadaan yang sihat, sentiasa bersemangat untuk meneruskan PDPR kita. Walaupun kita telah pun ber-PDPR berbulan lamanya, tapi cikgu percaya kita boleh lakukan ini kerana PDPR inilah merupakan satu-satunya kaedah untuk kita meneruskan perjuangan kita untuk menuntut ilmu demi memastikan anda tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Apa tips yang akan dikongsikan pada minggu ini? Itu satu topik, iaitu peranan keluarga sebagai ejen motivasi pelajar sepanjang PDPR. Bila kita sebut tentang keluarga, kita merujuk kepada siapa? Terutamanya orang yang tinggal satu rumah dengan kita. Itu yang paling utama, ibu bapa, penjaga, adik-beradik dan juga anda sendiri paling utama sebagai ejen motivasi terbesar untuk diri anda sendiri. Jadi, macam mana nak tingkatkan motivasi kita sepanjang PDPR ini, sepanjang pembelajaran PDPR? Apa yang perlu dilaksanakan oleh setiap ahli keluarga? Setiap ahli keluarga ini sangat-sangat penting dan sangat membantu dalam proses pembelajaran sepanjang anda belajar di rumah. Dalam institusi kekeluargaan, ibu bapa memainkan peranan yang sangat signifikan di dalam institusi kekeluargaan. Kita tidak dapat nafikan bahawa ibu bapa sangat memainkan peranan, sangat membantu guru-guru, sangat membantu kami di SMK Merbau dalam pelaksanaan PDPR di rumah. Tanpa ibu bapa sebenarnya PDPR di rumah tidak akan berjaya. Tahniah dan terima kasih banyak kepada ibu bapa
yang sangat-sangat membantu kami para guru di SMK Merbau, untuk memastikan anak-anak didik tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Jadi untuk memotivasikan pelajar di dalam sepanjang PDPR dilaksanakan adalah yang pertama, penyediaan tempat belajar. Penyediaan tempat belajar ini sangat penting. Kenapa? Bila kita belajar, kita memerlukan persekitaran yang aman, selamat dan kondusif dan tenteram. Jadi dengan adanya tempat belajar yang sesuai, itu akan meningkatkan lagi motivasi untuk meneruskan PDPR. Yang kedua, peranan ibu bapa yang cakna yang sering mendapatkan maklumat terkini daripada guru tingkatan. Kalau sekarang ini kita lebih mengutamakan penggunaan WhatsApp lah, grup WhatsApp. Jadi daripada grup WhatsApp inilah kita nampak ibu bapa yang cakna ini tentang pembelajaran anak-anak, mereka tidak akan ketinggalan dalam mendapatkan perkembangan terkini. Dan ini akan juga menjurus kepada peningkatan motivasi anak-anak, sebab kalau kita dipantau oleh ibu bapa, semestinya kita akan lebih bersemangat untuk meneruskan sisi PDPR. Betul tidak? Yang ketiga adalah pemberian sokongan berterusan kepada anak-anak. Sokongan yang berterusan ini kebanyakannya yang biasa kita buat adalah sokongan daripada perkataan, bermaksud ayat-ayat galakan kepada anak untuk mereka teruskan belajar, dan juga ada juga yang boleh memberikan insentif kepada anak-anak. Insentif ini tidak semestinya benda-benda yang berharga mahal. Kita boleh berikan sesuatu yang simple, untuk memberikan mereka motivasi untuk meneruskan PDPR. Sebab ada masa memang bila mereka PDPR dari pagi sampai petang, sangat-sangat penat, mental sangat-sangat penat. Jadi apabila ada booster yang diberikan oleh ibu bapa, ini akan meningkatkan motivasi kepada anak-anak untuk terus belajar. Selain itu juga, bukan sahaja ibu bapa sangat penting, diri kita sendiri, itu pelajar itu sendiri sangat penting sebagai ejen motivasi terbaik untuk diri sendiri. Kenapa? Yang pertama, apabila anda disiplinkan diri anda. Apabila disiplinkan diri anda akan tahu hala tuju dan matlamat anda. Bila anda tahu hala tuju dan matlamat anda akan lebih termotivasi dalam meneruskan PDPR ini. Selain itu, mengurus emosi dengan baik sepanjang PDPR juga sangat membantu sebagai pencetus ejen motivasi terbesar untuk diri kita. Kenapa? Orang yang berjaya mengurus emosi, dia akan berjaya mengurus aspek yang lain. Kita tahu sepanjang PDPR memang banyak turun naik perasaan. Kita akan merasa perasaan sedih, kita akan merasa perasaan marah, kita akan merasa terlalu kosong, kita akan merasa seperti hidup ini rutin dia sama setiap hari. Tapi kita memang manusia yang ada berperasaan seperti itu. Dan kalau anda sedih, ambil masa untuk sedih. Kalau anda marah, ambil masa untuk marah, tapi dalam keadaan yang terkawal. Dan kalau anda rasa nak menangis, anda boleh teruskan untuk menangis. Tapi semua ini perlu dalam kawalan. Dan pengurusan emosi memang sangat penting sepanjang PDPR. Jadi kalau anda berjaya untuk mengurus emosi anda dengan baik, cikgu yakin dan percaya anda akan dapat memotivasikan diri anda sepanjang PDPR ini. Selain itu juga sila maklumkan kepada keluarga tentang keperluan PDPR supaya difahami. Apa maksudnya? Sepanjang PDPR ada masa kita ada jadual, ada masa kita belajar dari pagi sampai petang, tapi ada masa tiba-tiba malam pun kita perlu melaksanakan tugasan yang diberikan. Jadi sila maklumkan dengan keluarga bahawa kamu ada tuntutan kerja yang perlu dilaksanakan supaya mereka lebih faham dan mereka boleh memberikan ruang dan peluang untuk kamu untuk meneruskan tugasan, menjalankan apa yang patut kamu laksanakan pada waktu itu.
Jadi paling penting sila maklumkan kepada keluarga supaya mereka lebih faham keadaan kamu. Jadi jangan expect orang untuk faham kamu. Cikgu tahu, dia kata ramai yang mengadu. Okey, dia kata cikgu, keluarga saya tak faham saya. Bila saya masuk bilik, orang kata saya tak belajar pun. Okey. Jadi apa yang patut kamu buat? Kamu perlu maklumkan kepada keluarga bahawa kamu mempunyai kerja keperluan PDPR yang kamu perlu lunaskan, yang kamu perlu laksanakan. Jadi tolong beritahu kepada keluarga anda supaya mereka lebih memahamilah keadaan kamu sepanjang PDPR ini. Sebab PDPR bukan sama seperti sekolah biasa. Kita kadang-kadang ada masa pembelajaran kita akan kadang-kadang sampai petang, kadang-kadang boleh sampai malam. Okey? Jadi sangat-sangat pentinglah untuk maklumkan kepada keluarga. Secara keseluruhannya, ejen motivasi terbesar adalah diri kita sendiri. Kita perlu bantu diri kita sendiri, okey? Kalau kita tidak mampu untuk membantu diri sendiri, kita tidak akan dapat mengharapkan orang lain untuk push kita setiap waktu. Sebenarnya diri sendirilah yang perlu memaksa diri kita ini untuk terus berusaha sebaiknya. Dan juga terima kasih diucapkan kepada para ibu bapa yang sangat-sangat memberi kerjasama yang baik. Okey, sepanjang PDPR ini kami tahu tugas itu bukan mudah untuk melakukan pemantauan secara berterusan kepada anak-anak anda semasa mereka belajar dan juga semasa mereka melaksanakan pembelajaran di rumah. Okey, dan pada waktu yang sama anda ibu bapa juga bekerja dan perlu memantau anak-anak. Jadi terima kasih dan tahniah diucapkan kepada para ibu bapa. Sebelum cikgu menutup sesi perkongsian cikgu pada hari ini, cikgu nak petik satu ayat, itu belajar tidak akan membuatkan anda terus berjaya, tetapi kebanyakan orang yang berjaya adalah orang yang suka belajar. Dan sebenarnya pembelajaran adalah satu perjalanan hidup yang sangat panjang. Okey, jadi orang yang suka belajar, insya-Allah dia akan berjaya. Jadi sampai bertemu lagi, insya-Allah, dan sila jaga diri, stay safe. Okey, dan sila berada di rumah dan cuma keluar bila ada keperluan. Okey, take care semua. Terima kasih.